Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila langit terbelah, dan hal itu terjadi pada hari kiamat. Wa adzinat li rabbiha, dan patuh kepada Rabbnya, maksudnya mendengar Rabbnya dan mentaati perintahnya, iaitu terbelahnya ia. Wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh, kerana dia yang maha agung, yang tidak dapat dihalangi dan tidak pula dapat dikalahkan. Bahkan dia yang telah menundukkan segala sesuatu yang sesuatu menghinakan diri kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan, yakni dihamparkan, dibentangkan dan diluaskan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, sehingga menjadi kosong, iaitu mengeluarkan mayat-mayat yang berada di dalam perutnya itu, sehingga bumi itu benar-benar kosong dari mereka. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja bersungguh-sungguh menuju Rabbmu. Kamu pasti akan berusaha berjalan menuju Rabbmu dan berusaha melakukan sesuatu perbuatan, famulaqih, dan kamu pasti akan menemuinya. Kemudian kamu akan menemui kebaikan atau keburukan yang telah kamu kerjakan. Ada beberapa orang yang mengembalikan dhamir kata ganti itu kepada firman-Nya Rabbika, iaitu sehingga kamu pasti akan menemuinya, iaitu menemui Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan memberikan balasan atas perbuatanmu itu seraya mengganjar usahamu. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesihatan, kita diberikan kelapangan masa untuk hadir ke dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Taha Center, yang mana hadirnya kita ke dalam majlis ini merupakan satu nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan satu kefahaman daripada agama, diizinkan kita untuk mempelajari daripada satu masalah agama, merupakan satu nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan kefahaman agama dalam diri seseorang itu merupakan pemberian yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan buat mereka, maka akan diberikan kefahaman agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala seperti mana telah perdengarkan ataupun seperti mana telah izinkan kita untuk hadir ke dalam majlis ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita, berikan ketajaman dalam kefahaman kita, agar supaya kita mampu untuk memahami daripada rahsia-rahsia, daripada perkara-perkara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengajian yang lalu kita sebutkan daripada permulaan, kita bahaskan daripada akhir surah Al-Buruj, dan kita mulakan daripada awal surah Al-Insyiqaq, yang mana pada permulaan beberapa ayat
surah Al-Insyiqaq ni, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciptaan-ciptaannya yang agung, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung, dan bagaimana bumi dan langit dan apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa yang diperintahkan oleh Allah maka dia akan lakukan. Allah yang menciptakan segala makhluknya, Allah yang mengurus tadbir segala makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi perintah apa untuk mereka lakukan. Dan apabila tiba hari kiamat, maka akan diperintahkan langit itu yang mana sebelum ini tidak perlu untuk yakni berdiri tersegam indah, tidak ada kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tiba masanya yang telah ditetapkan, maka ia akan hancur apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perubahan yang berlaku pada setiap makhluk Allah datang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsir ini daripada kitab Mukhtasar Ibn Kathir, tapi kita ambil dia punya note secara ringkas daripada situ. Akan tetapi dia punya nota-nota lain ambil daripada guru-guru lah, lebih kurang. La ilaha illallah. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala makhluk tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi perintah bila perubahan akan berlaku dan bagaimana perubahan itu akan berlaku. Maka disebutkan di dalam ayat ini, idzas samaun syaqqat, dan apabila langit itu terbelah, maksudnya wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan terbelahnya langit itu setelah mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Naam. Maka daripada sini kita pelajari bahawa sebagai manusia kita seharusnya memberikan keutamaan untuk mendengar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar daripada perintah yang sampai daripada pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala, dan bukan memberikan keutamaan untuk mendengar daripada perkataan-perkataan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita ni mudah terikut-ikut dengan pendapat-pendapat orang-orang yang kononnya mereka ini menjumpa daripada ilmu-ilmu yang baru, mengetahui daripada perkara-perkara yang baru, yang pada hakikatnya ianya telah disebutkan di dalam Al-Quran, pada hakikatnya ianya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Maka idzas samaa'un syaqqat, maka langit merupakan salah satu daripada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan terbelahnya langit juga merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala apabila tiba hari kiamat. Maka bumi ini ataupun bumi dan langit ataupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mengalami beberapa perubahan. Sebagai contoh, langit mengalami beberapa perubahan seperti yang disebutkan di dalam ayat faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ataupun telah menciptakan langit ini seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, fi yawmayn, dalam masa 2 hari, wa awha fi kulli sama'in amraha, dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk setiap langit itu apa tugas masing-masing. Wal arda fi arba'ati ayyam, dan Allah Subhanahu wa taala mencipta langit itu dalam waktu 4 hari. Awwalu yaumain dahaha, 2 hari yang pertama Allah Subhanahu wa taala meratakannya dengan perintahnya yang maha agung. Ba'din as-samawat, kemudian Allah Subhanahu wa taala apa yang perintahkan kepada langit, apa yang perlu berlaku di atas langit, dan kemudian diuruskan ataupun diperintahkan kepada bumi ini ataupun dilengkapkan bumi ini dengan perkara-perkara yang diperlukan oleh setiap makhluk, baik daripada manusia, baik daripada jin, baik daripada haiwan-haiwan hingga hari kiamat. Yani Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, dengan kerajaan yang maha luas dan kekayaan yang tidak bertepi, telah menetapkan rezeki bagi setiap makhluk itu daripada hari diciptakan bumi itu sehinggalah hari kiamat, untuk setiap makhluk yang akan menduduki daripada bumi ini. Wal ardh ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha,
Seperti dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi itu Allah Subhanahu wa taala lapangkan. Akhraja minha ma'aha, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada airnya, yang daripada air itu maka tumbuhlah segala tumbuh-tumbuhan buat makanan dan buat sebagai makanan dan minuman buat makhluknya. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai rezeki untuk kamu dan juga binatang ternakan kamu. La ilaha illallah. Fa idza ja'at at-tammatul kubra, akan tetapi apabila tiba hari kiamat, maka semua makhluk ini akan berubah. Maka apabila tiba hari kiamat, maka semua makhluk akan berubah. Wa ja'alna fawqakum sab'an shidada, dan antara makhluk yang akan berubah seperti dalam ayat ini adalah langit. Walaupun diciptakan dengan penuh kerapian, dengan penuh dengan kekuatan, dengan penuh keagungan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kuat mana, hebat mana, sempurna mana ciptaan itu, maka akan sampai ke penghujung. Hebat mana pun sesuatu perkara itu akan sampai ke penghujung. Seperti yang disebutkan di dalam satu riwayat bahawa aballah an yarfa'a syai'an min hadhihi dunya illa wada'aha. Ya, ini tidak ada perkara yang diangkatkan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Maksudnya diangkatkan sehingga ianya sampai ke tahap yang sempurna. Ya, ini setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sampai pada tahap yang sempurna, tahap kematangan. Akan tetapi selepas tiba pada tahap kematangan itu, maka ia akan jatuh kembali ataupun ia akan mundur kembali. Ini seperti kita tengok manusia, ini daripada air yang hina dan sebagainya, diberikan kelengkapan, diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah ia keluar daripada perut ibu dalam keadaan yang sempurna. Kemudian dia membesar, diberikan pelbagai jenis pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai satu tahap ini tahap yang paling hebat dalam umurnya, akan tetapi selepas itu dia akan menurun balik. Wahakadha, ini merupakan sunnatullah fil kaun, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Aballah an yarfa'a syai'an min hadhihi dunya illa wada'aha. Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menaikkan sesuatu perkara di atas dunia ini kecuali akan diturunkan kembali. La ilaha illallah. Seperti kita tengok di atas dunia ini banyak perkara yang boleh kita ambil sebagai perumpamaan, sebagai tamsilan, ataupun antaranya satu orang yang kuat, yakni ahli gusti, ataupun orang yang jago dalam sesuatu sukan ataupun dalam boxing dan sebagainya, yakni orang ajib ataupun orang merasa kagum tentang kekuatan orang ini sehingga tak ada orang dapat kalahkannya. Ini sebagai contoh, kita sebagai satu contoh, yakni tak ada orang boleh kalahkannya. Yakni orang ni luar biasa, kekuatannya luar biasa, yakni setiap perlawanan dia menang, tak pernah kalah dalam mana-mana perlawanan, sehingga dia menjadi jago, sehingga dia jadi sebagai legend kalau kita nak cakap. Akan tetapi tiba satu masa di akhir hayatnya ataupun di pertengahan hayatnya, kita dengar Allah Subhanahu wa taala berikan dia satu kesakitan, yang mana dengan kesakitan tu dia meninggal dunia. Sebagai contoh, dia lumpuh ataupun dia kena apa-apa penyakit sehingga penyakit tersebut menyebabkan kematian. Maka ini merupakan hakikat kita berada di dunia. Tak ada satu perkara pun yang sampai kepada tahap kesempurnaan, kecuali selepas tahap kesempurnaan, tahap ketinggian tersebut, maka dia akan turun balik. Yang hanya kekal di atas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya kekal dengan kekuatan, keagungan, kehebatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab, dan apabila orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri melihat azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka mereka akan mengetahui annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan yang mutlak itu hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi SAW mempunyai seekor binatang ataupun seekor tunggangan. Saya tak pasti naqah, yakni unta, seekor unta yang diberikan nama Adba. Adba ni satu binatang yang sangat pantas, yakni lari laju, unta yang lari laju, sari'atul jari, matusbaq, yakni tak pernah dikalahkan oleh binatang-binatang lain atau unta-unta lain.
kullama jaa ahad sabiqha tasbaq, yakni setiap unta yang cuba untuk nak lumba dia, pasti dia akan menang. Sehingga sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan unta ini. Kemudian ada satu Arabi, satu Badui datang dengan untanya, kemudian berlumba ataupun berlumba dengan Adba ni, maka Badui itu telah mengalahkan Adba, untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menyebabkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba rasa macam macam tak senang hatilah, ada binatang lain ataupun ada unta lain yang dapat mengalahkan untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal ini dengan mengatakan, aballahu an yarfa'a syai'an min hadhihi dunya illa wada'aha. Tidak ada sesuatu perkara yang sempurna di atas muka bumi ini kecuali dia akan menurun daripada kesempurnaannya. Yang ini dia daripada kekurangan sampai ke tahap kesempurnaan, daripada tahap kesempurnaan itu akan dia turun juga. Begitu juga daripada segi kekuatan, begitu juga daripada segi kekayaan, begitu juga daripada segi ilmu dan sebagainya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan atas setiap orang yang berilmu itu akan ada orang yang lebih berilmu daripada orang tersebut. Akan tetapi hatta ilmu tersebut walaupun telah sampai ke tahap kematangan, maka lama kelamaan ia akan turun. La ilaha illallah. Adapun perkara-perkara daripada dunia ini, akan tetapi apabila ianya dikaitkan dengan daimumiyah ataupun Allahumma salli ala daim, apabila ianya terikat, apabila ianya itu bersambung dengan Allahumma salli ala Muhammad, yakni Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kekal selama-lamanya, apabila makhluk-makhluk ini mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, maka Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan makhluk itu dengan sifat kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita ni bersifat sementara, kehidupan kita ni bersifat sementara, akan tetapi apabila ianya terkait dengan kekekalannya Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, iaitu segala makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu boleh musnah, akan tetapi setengah-setengah makhluk itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka kekal. Tapi mereka kekal itu kerana dengan kekekalannya Allah Subhanahu wa taala ataupun atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka kekal. Sebagai contoh, syurga dan neraka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang boleh dibinasakan Allah bila-bila masa. Akan tetapi Allah berkehendak untuk ianya kekal, maka ianya akan kekal. Begitu juga ruh-ruh manusia. Ruh-ruh manusia itu kekal di dalam syurga ataupun neraka dengan sebab perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal ladzi yabqa fil 'izz abada. Maka daripada perkara-perkara dunia ini, apabila ianya terkait dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kekekalannya Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk itu akan kekal. Ataupun apabila dia cuba untuk mendapatkan kemuliaan, cuba untuk mendapatkan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka keagungan dan kemuliaan itu akan kekal. Sebagai contoh, satu orang dia nak kemuliaan di dunia, maka kemuliaan di dunia itu tidak kekal. Iaitu apa-apa pun yang dia ada daripada segi sijil ataupun daripada segi pangkat ataupun daripada segi anugerah dan sebagainya, ianya tidak akan kekal. Dia kadang-kadang tak sampai meninggal dunia pun, kadang-kadang sebelum dia meninggal dunia dah ditarik segala kemuliaan tersebut, segala anugerah, segala pemberian tersebut. Ini hanya untuk seberapa ketika sahaja kemuliaan ataupun pemberian tersebut. Akan tetapi apabila kita mengambil kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita cuba untuk mendapatkan kebahagiaan, kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apabila diberikan oleh Allah, maka ianya akan kekal insya-Allah dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Bagi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan bagi para rasul dan juga bagi orang-orang mukminin. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang mengkehendaki kemuliaan, maka pada Allah lah segala kemuliaan dan keagungan. Dan daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Dan keagungan Rasulullah itu berkekalan daripada dunia hingga ke akhirat. Akan tetapi selain daripada perkara-perkara yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ini sampai satu tahap, maka ia akan hilang ataupun ia akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala.
La ilaha illallah. Apa-apa pun di dunia ini, kita tengok kesempurnaan langit, kita tengok kesempurnaan lautan dan gunung ganang dan sebagainya, maka ianya hanya sementara, kehebatannya hanya sementara. Maka jangan kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu dengan kekayaan, jangan kita tertipu dengan pangkat, jangan kita tertipu dengan kepandaian, jangan kita tertipu dengan kehebatan, jangan kita tertipu dengan apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada makhluk-makhluk. Naam, maka keagungan dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, kita sebutkan tentang langit dan apa-apa yang terdapat dalam langit. Antara perkara yang terdapat di langit adalah bintang-bintang, yang mana bintang-bintang ini memberikan cahaya kepada bumi. Bintang-bintang di langit memberi cahaya kepada bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan satu jenis bintang maknawi, bintang-bintang yang memberikan cahaya, akan tetapi bukan seperti cahayanya bintang-bintang di langit seperti yang kita lihat, akan tetapi ini merupakan bintang-bintang maknawi, iaitu yang mengeluarkan cahaya ma'rifah billah. Orang-orang yang mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang diberikan perlindungan, peliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka memahami dan menjaga daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga daripada Al-Quran, menjaga daripada amalan Al-Quran, menjaga daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti ini yang sentiasa bergantung kepada Allah, yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini umpama bintang-bintang. Mereka umpama bintang-bintang yang memberikan cahaya. Akan tetapi beza cahaya mereka ini dengan cahaya bintang-bintang di langit. Kerana apa? Kerana bintang-bintang di langit kadang-kadang cahayanya akan lenyap. Cahayanya sementara waktu dan kemudian akan lenyap apabila tibanya matahari dan sebagainya. Akan tetapi bintang-bintang maknawi yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya mereka ini tidak pernah hilang. Disebutkan dalam satu syair ataupun dalam satu pepatah Arab, mereka mengatakan amurtaqibun nujuma minas samai. Adakah kamu cuba untuk memerhatikan bintang-bintang di langit? Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan berbagai jenis bintang, beribu-ribu bintang di langit. Nujumul ardi abharu fid diya'i. Akan tetapi bintang-bintang di bumi itu cahayanya lebih terang daripada bintang-bintang di langit. Iaitu indaka fi wasatil ardi nujum lakin ma tashuf anta. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bintang-bintang di langit untuk ahli penduduk bumi melihat cahaya ataupun mengetahui waktu. Kan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang-bintang di bumi, iaitu daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hubungan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan mereka ini juga mengeluarkan cahaya, yang mana cahaya mereka ini tidak hilang seperti cahayanya bintang-bintang di langit. Cahaya bintang-bintang di langit akan hilang apabila terbitnya matahari. Akan tetapi fatilka tabinu waqtan thumma takhfa wa hadhihi la tukaddaru bil khafa'i. Akan tetapi bintang-bintang maknawi ini tidak akan hilang dengan cahayanya. Kerana apa? Kerana ianya berhubung, mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayatu tilka, yakni petunjuk yang diberikan oleh bintang-bintang di langit itu, yang paling dia punya kegunaan dia, ghayatu nuruha tastamiddu minhu urfat tariq, yakni kita gunakan cahaya-cahaya bintang itu hanya untuk mengetahui jalan-jalan, seperti nelayan-nelayan ataupun pengembara-pengembara di laut. Mereka mengambil isyarah, mengambil arah tuju daripada bintang di langit. Ataupun kita dekat bumi ini nak tahu jalan pun, orang-orang zaman dulu, pengembara-pengembara, mereka nak tahu jalan melalui bintang, ambil isyarah. Naam, akan tetapi fi dhulamil layali hidayah. Naam, fi dhulamil layali hidayatu hadhihi, akan tetapi cahaya-cahaya daripada orang-orang yang mempunyai hubungan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, apa dia punya khususiyah, apa dia punya kelebihan? Dia menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya-cahaya bintang di langit itu menunjuk jalan di bumi, akan tetapi cahaya-cahaya bintang yang keluar daripada orang-orang yang mempunyai hubungan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun menjadi asbab terangkatnya hijab daripada seseorang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila sebutkan
tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Kamu menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa da'iyan ila Allah biiznihi, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, wa sirajan munira, dan lampu yang menyuluh, yang memberikan cahaya sehingga orang dapat datang keluar daripada kegelapan dan dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana cahaya matahari juga akan terbenam, akan hilang, akan tetapi cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit di dalam hati seseorang, maka hati seseorang itu akan sentiasa bersinar dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terbitkan cahaya matahari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap diri kita, diri ahli keluarga kita, diri anak-anak kita, diri zuriat kita hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang mana apabila cahaya itu terbit dalam hati seseorang, maka insya-Allah ianya akan kekal bercahaya sehingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Naam. Idza as-samaa'u insyaqqat, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang langit. Ba'dan insyiqaq yu'addu takwin min jadid. Apabila telah terbelahnya langit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menukar segala apa yang diciptakan sebelum ini kepada ciptaan yang baru. Apabila tiba hari kiamat, segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebelum tiupnya sangkakala ataupun sebelum berlakunya kiamat, yang ini selepas kiamat itu merupakan ciptaan yang baru, tidak sama seperti ciptaan sebelum berlakunya kiamat. Maka bumi dah tak jadi bumi seperti yang kita duduk sekarang. Langit yang ada sekarang ataupun langit pada hari kiamat tidak akan jadi langit yang ada sekarang. La ilaha illallah. Kama tafna aktsarul ajsam thumma ta'ud audal ukhra. Maka setiap tubuh badan yang hancur, yang meninggal dunia dan hancur, apabila mereka dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan dengan ciptaan yang baru. Hatta al-ajsam alladhi tabqa bi idznillah qudratihi. Sehingga kan tubuh badan yang kekal, yakni Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahawa ada tubuh badan yang akan kekal di atas muka bumi ini, yang tidak akan dimakan oleh tanah ataupun tidak akan makan oleh ulat, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila mereka tiba hari kiamat, hatta tubuh badan mereka yang walaupun tidak hancur akan mendapat rupa yang baru ataupun dapat bentuk yang baru. Naam, lakin hadza ta'kuluhu al-ard wa dzat la ta'kuluhu al-ard. Naam. Dan di sini juga menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahawa makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kuasa apa-apa. Ya, ini ada jasad yang masuk di dalam perut bumi, ada yang hancur dimakan ulat, ada yang tidak hancur berzaman-zaman yang berlalu. Apa yang menyebabkan tanah makan tubuh orang ni dan tanah tak makan tubuh orang ni? Padahal terkadang kalau kita tengok dalam peperangan, yakni orang Islam dan orang kafir yakni berperang di tempat yang sama, satu mati, dua-dua mati pada waktu yang sama, satu orang Islam, satu orang kafir. Tapi selepas beberapa hari, jasad orang yang Islam ini wangi seperti baru meninggal dunia, keadaan dia elok, cantik. Akan tetapi jasad orang kafir ini yakni baunya waliyadzubillah busuk dan sebagainya. Maka apakah yang membezakan? Ini merupakan juga tanda-tanda yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana satu ini ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kekal cantik, dan satu lagi ini enggan untuk membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diazab di dunia ini dengan bau yang busuk dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam. Idza as-samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat li rabbiha, yakni bumi itu mendengar daripada perintah Tuhannya. Adzinat li rabbiha. Adzinat bermakna istama'a, iaitu mendengar perintah. Seperti mana di dalam surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, iaitu bumi itu bergegar, bergoncang. Sebab apa? Sebab mendengar daripada wahyu ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit itu untuk retak, hancur, maka ia akan mendengar, ata'at. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ma adzinallah li syai'in
ma adina li nabiyyin hasana sauti yaqra'ul Quran yatarannam bih. Adina bermakna mendengar. Walaupun dalam bahasa Arab adina bermakna memberi izin, akan tetapi di sini adina bermakna mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perhatian, tidak mendengar dengan penuh perhatian kepada sesuatu seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada seorang nabi yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Dalam hadis, kita bawa hadis ni sebab apa? Sebab nak menerangkan tentang perkataan adina di sini. Adina yang bermakna mendengar dengan teliti. Yakni asgha wastama'a ahab. Naam. Allah Subhanahu wa taala suka mendengar daripada para nabi apabila mereka membaca daripada Al-Quran. Sehingga dikatakan nanti di akhirat nanti di dalam syurga, antara perkara-perkara yang nikmat adalah kita dapat mendengar Nabi Daud membaca daripada surah Al-Hadid. Kita akan mendengar Nabi Daud membaca daripada surah Al-Hadid. Kemudian Taha akan membaca daripada surah Taha, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu namanya adalah Taha. Nabi akan membaca surah Taha, dan kemudian Ar-Rahman akan membaca surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala akan membaca surah Ar-Rahman. Kenikmatan untuk mendengar daripada bacaan-bacaan para nabi ataupun Nabi Daud, kemudian Nabi Muhammad, dan kemudian yang paling tinggi kenikmatan tersebut adalah bacaan yang akan diperdengarkan, yang akan dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita mengetahui bagaimana ia akan berlaku. Kemudian yang lebih agung daripada itu, nikmat yang lebih agung apabila diizinkan kita untuk melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun melihatkan daripada tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika adinatis sama' kama na'am. Seperti mana sewaktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu, Allah memanggil mereka, iaitu seakan-akan yakni memberi arahan, maka i'tiya taw'an aw karha, datang sama ada secara paksaan ataupun dengan ketaatan. Iaitu Allah perintahkan kepada langit dan bumi itu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada dalam keadaan paksa ataupun ketaatan. Maka mereka itu langit dan bumi mengatakan ataina ta'i'in, qalata, mereka berdua mengatakan ataina ta'i'in, bahkan kami datang dengan ketaatan wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan sememangnya selayaknya kita sebagai makhluk dengar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hebat mana pun makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, maka mereka itu tetap mendengar, mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebahagian daripada manusia yang lalai, yang lalai leka daripada merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lalai dengan perkara-perkara dunia. Mereka mengingkari daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebahagian daripada jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipertanggungjawabkan taklif, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah tertentu. Sebahagian daripada mereka juga melanggari daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ikhtiar, kita diberikan pilihan sama ada untuk mentaati ataupun untuk melanggari daripada perintah. Akan tetapi makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kesemua mereka mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Akan tetapi kita manusia, kita permain-mainkan daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak perkara-perkara fasad yang berlaku di atas muka bumi ini kerana kelalaian kita, kerana kita sendiri yang menjadikan menjadi perosak kepada muka bumi ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, timbul segala perkara-perkara yang merosakkan di atas muka bumi ini, fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, kerana apa? Kerana tangan-tangan manusia ataupun kerana perbuatan-perbuatan manusia yang melampau. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan apa-apa yang berlaku di atas muka bumi ini merupakan hanya tanda-tanda kecil ataupun azab kecil, peringatan yang kecil daripada Allah Subhanahu wa taala. Azab yang akan diperlihatkan di akhirat nanti lebih hebat dan lebih dahsyat dan lebih teruk. Wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan tujuan hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan di dunia ini agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sentiasa memikirkan, menghayati daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan keagungan-keagungan Allah, kehebatan Allah, kudratnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita sifat
hadir hati kita bersama Allah dan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan adanya sifat takut itu maka kita akan lebih sempurna dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat." Dan apabila bumi itu dilapangkan ataupun diratakan. Naam. La ilaha illallah. Naam. Bumi ini yang mana kita pijak di atasnya sekarang, satu hari akan dilapangkan ataupun diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dilapangkan? Kerana untuk dimuatkan manusia di atasnya untuk berdiri pada hari kiamat nanti. Li'anna Allah lamma akhraja dzar min sulbi sayyidina Adam. Allah Subhanahu wa taala sewaktu mengeluarkan zuriatnya Nabi Adam daripada tulang sulbinya, sewaktu mengangkat sumpah, alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku Tuhan kamu, kesemua daripada roh manusia yang keluar daripada tulang sulbinya Nabi Adam itu semuanya menyaksikan bahawa Allah adalah Tuhan mereka. Naam, nasim banihi ila yaumil qiyamah, daripada zaman anak Nabi Adam sampai orang yang terakhir yang akan dilahirkan pada hari kiamat itu, semuanya pada waktu itu mengangkat ikrar bahawa Allah itu adalah Tuhan mereka. Dan apabila malaikat melihat betapa ramainya zuriat Nabi Adam, maka mereka mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhan, adakah mereka ini akan menduduki daripada muka bumi ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am, ya, mereka semua akan duduk di atas muka bumi ini." Qala ma tas'ahum, malaikat kata, "Halas, tak cukup tempat." Ya, ini kalau daripada zaman Nabi Adam itu sampai bayi yang terakhir akan lahir pada hari kiamat itu, semuanya akan duduk satu waktu pada waktu yang sama di atas muka bumi ini, maka takkan cukup bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ja'ilun mauta." Aku akan menciptakan kematian kepada mereka. Maksudnya mereka ini akan bersilih ganti, akan mati. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ma yajtami'un marrah duf'ah wahidah. Mereka tidak akan berkumpul sekali, akan tetapi mereka akan berada di atas muka bumi ini berkumpulan. Yakni satu zaman, kemudian zaman yang lain, wa hakadha. Qalat idzan la yahnahumul 'aish. Kemudian malaikat mengatakan, "Ya Allah, kalau macam tu hidupan mereka itu tak akan tenang, tak akan gembira, sebab mereka tahu mereka akan meninggal dunia." Kaifa wal mautu quddamuhum. Bagaimana mereka nak gembira sedangkan mereka tahu mereka akan mati? Ini fikiran para malaikat. Akan tetapi kita manusia ni tak fikir macam tu. Kita rasa happy je, farhan, tak tahu bila nak mati, bila-bila kematian akan datang, tapi kita tak buat persediaan untuk kehidupan yang akan datang. La ilaha illallah. Tapi malaikat tahu apa yang akan berlaku di negeri akhirat, maka mereka mengatakan bahawa kalau macam tu mereka takkan rasa gembira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ja'ilun amala." Aku akan menciptakan cita-cita ataupun angan-angan untuk manusia ini. Mereka penuh dengan cita-cita, penuh dengan angan-angan. Yang mana dalam satu hadis Nabi SAW pegang satu kayu, satu dahan, maka digariskan satu line di atas tanah. Maka Nabi SAW letakkan macam satu line kat tengah-tengah. Line yang panjang tu diletakkan satu line dekat tengah-tengah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini merupakan umur insan. Ini merupakan umur insan, lain dekat situ. Akan tetapi angan-angan dia lebih panjang daripada umur dia. Wahakadha. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, "Inni ja'ilun amala." Aku menciptakan kepada mereka itu angan-angan ataupun cita-cita, sehingga mereka itu lalai daripada kematian. Ini selepas balik je daripada jenazah perkebumian, khalas balik, diorang boleh makan balik, diorang boleh minum balik, dan boleh ketahui dan sebagainya. Sehingga kerana apa? Kerana mereka dah lupa dah kematian akan datang juga kepada mereka, walaupun mereka baru je balik daripada jenazah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahawa kafa bil mauti mau'izah. Cukup kematian itu sebagai satu nasihat. Akan tetapi berapa ramai daripada kita yang menghadiri daripada jenazah perkebumian, akan tetapi kita tidak mengambil iktibar daripada perkara tersebut. Berapa ramai kita dengar, kita tengok berita hari-hari, yakni sekarang ni tengah Covid, berapa ramai orang meninggal dunia dan sebagainya, yang muda, yang tua dan sebagainya. Kan tetapi sepatutnya kita ambil iktibar. Waktu kita bila-bila boleh datang. Allah Subhanahu wa taala beri kita waktu. PKP ni adalah untuk membuat persediaan.
bukan diberikan masa lapang ini hanya sebagai suka-suka untuk kita bazirkan dan sebagainya, akan tetapi untuk kita buat persiapan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka para malaikat mengatakan fatasa'ahumul ard, maka kalau begitu cukuplah muka bumi ini untuk memuatkan seluruh anak Adam. Sebab apa? Mereka tidak akan duduk sekaligus di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Maka bumi ini akan berubah juga. Bumi ini akan berubah. Yang bumi kita akan duduk sekarang ni akan berubah. Sekarang ni dia berputar atas paksi dia. Sekarang ni berputar atas paksi dia, akan tetapi apabila tiba waktu, dia akan diperintahkan untuk bergegar dan akan mengeluarkan setiap apa yang ada di dalam perutnya. Apa-apa yang sewaktu Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini yang tidak ada di dalam bumi, kemudian later on dimasukkan ke dalam bumi, semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan segala apa yang dimuatkan di dalamnya. Nah, jadi antara yang dikeluarkan daripada perut bumi itu adalah jasad-jasad manusia yang terdapat di dalamnya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, ada badan-badan manusia, jasad-jasad manusia yang tidak berubah, keadaan dia tidak berubah, seperti jasad-jasadnya para nabi, seperti jasad-jasadnya orang-orang salih dan sebagainya. Akan tetapi tiba hari kiamat, jasad mereka ni akan diubah suai, akan mendapat rupa yang baru sesuai untuk mereka berdiri pada hari kiamat, sesuai untuk mereka masuk ke dalam syurga ataupun untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billahi tabaraka wa taala. Naam, indal amr bin saraf lil jannah win nar naam, hatta al mayyit ala al kufr al mu'anidin. Naam, maka jasad orang-orang kafir, jasad orang-orang kafir ini akan berubah bentuk dia. Seperti mana dekat muka bumi ini dia mengkufuri daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sewaktu dia nak masuk ke dalam neraka, maka dia akan diubahkan tubuh badannya, sehingga kulitnya sahaja akan menjadi tebal, sehingga ketebalan kulit tersebut adalah sejauh 3 hari perjalanan. Kulit orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tebalnya sahaja 3 hari perjalanan. Tu baru kulit dia, belum dia punya isi, belum dia punya tulang, belum dia punya apa-apa yang terdapat di dalam tubuh badan manusia. Begitu juga dengan ahli syurga. Ahli syurga, untuk mereka mendapat kenikmatan yang lebih di dalam syurga, maka Allah Subhanahu wa taala akan ubahkan tubuh badan mereka itu supaya mereka dapat kenikmatan yang lebih di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan dikembalikan seperti tubuh badan Nabi Adam alaihi salam, iaitu tubuh badan Nabi Adam itu sewaktu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tingginya 60 hasta dan lebarnya 70 hasta. 7 hasta. Lebar dia 7 hasta, tinggi dia 60 hasta. Adapun umur orang yang akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, umur mereka hanyalah 33 tahun. Khalas, tak ada naik, tak ada turun, tak ada tambah, tak ada kurang. Naam. Walaupun selepas mereka duduk di dalam syurga 1000 tahun, walaupun selepas mereka duduk dalam syurga 1 juta tahun, walaupun mereka duduk dalam syurga itu 1 bilion tahun, umur mereka itu tetap 33 tahun. La ilaha illallah. Dan sekarang ni orang-orang baru dapati, orang-orang mereka discover badan manusia ini apabila dia keluar daripada atmosfer bumi, dia tak berubah. Ataupun perkara-perkara yang sepatutnya berlaku di atas muka bumi ini, apabila mereka keluar dari tubuh badan ni, keluar daripada atmosfer bumi, maka hukum-hukum yang di atas bumi patutnya dia berubah, tapi bila dia berada di luar atmosfer, di angkasa, ianya tak akan berubah. Sebab apa? Salah satu sebab, bila dah tak ada graviti, jadi jasad manusia tu boleh terbang. Seperti kita tengok dalam astronot dan sebagainya, mereka boleh terbang, boleh naik, boleh turun, boleh ke kiri, boleh ke kanan tanpa ada graviti. La ilaha illallah. Yang kedua, badan mereka ini tidak akan berubah keadaan mereka walaupun waktu itu berjalan. Waktu berjalan, tapi keadaan tubuh badan mereka itu tidak berubah. Dan disebabkan ini, kita tahu, ataupun kita manusia, orang Islam telah mengetahui bahawa Nabi Isa alaihi salam, iaitu sewaktu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, beliau umurnya masih muda.
kurang lebih kalau tak silap dalam 30 tahun Nabi Isa diangkat ke langit dalam umur yang masih muda. Wa illa law kana ala dhahril ard, kalau Nabi Isa berada di atas muka bumi ini, dan seperti yang kita tahu di akhir zaman nanti dia akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuh Dajjal, maka kalau Nabi Isa turun sekarang kurang lebih sekarang ni 2021, tambah lagi kurang lebih 600 tahun daripada kelahiran Nabi Isa tu 2600 tahun dah, 2641 tahun. So body Nabi Isa tu kalau berada di atas muka bumi ini, maka dah tua sangat dah 2000 tahun. Mungkin tak boleh bangun, tak boleh berjalan. Akan tetapi disebabkan dia berada di langit, maka umurnya kekal sama. Umurnya tidak berubah, tubuh badannya tidak berubah. Nah, bahkan dia akan turun ke bumi nanti, dia akan berkahwin dengan salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada seorang wanita yang beruntung dapat berkahwin dengan seorang nabi dan mereka akan dapat anak. Laukana hadzal jasad ala dhahril ard kaifa yamshi. Nah, akan tetapi disebabkan dia berada di atas langit, maka tubuh badannya tidak berubah. Sebab itu ahli-ahli syurga ini, umur mereka walaupun 1000 tahun, 100,000 tahun, 1 juta tahun, 1 bilion tahun, 1 trilion tahun, bahkan sampai abadi, sampai bila-bila umur mereka tak berubah, hanya 33 tahun. Menunjukkan bahawa kekuatan mereka itu tidak berubah, tidak menjadi lemah, akan kuat sentiasa untuk menikmati daripada kenikmatan syurga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat-zuriat kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas. Amin ya rabbal alamin. Naam. Maka langit dan bumi ini akan berubah. Antara perubahan yang berlaku di bumi yang kita sebutkan tadi, mula dia akan berjalan atau berpusing di atas paksinya, kemudian akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya apabila tiba perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Kemudian akan dilapangkan bumi ini. Wal ardu wa idzal ardu muddat, apabila bumi itu dilapangkan, dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan pula untuk dicabut segala gunung ganang yang ada di atasnya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, akan diangkat daripada bumi ini gunung ganangnya, dan kemudian akan iaitu dilanggarkan keduanya, ataupun dilanggarkan antara satu dengan yang lain sehingga ini akan hancur. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang gunung ganang, maka katakanlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut dan akan menghancurkan daripada gunung ganang itu sehingga tidak akan ada kesan pun daripada gunung ganang tersebut. Pada waktu itu air laut akan dikeringkan, bahkan laut-laut pun dah tak ada ke dalam. Bumi ni semua rata, flat. Yang langit, gunung ganang tinggi jadi rata, yang lautan-lautan yang dalam semua pun jadi rata, semua jadi flat, tamaman, completely flat, untuk memuatkan daripada seluruh zuriat Nabi Adam di atas muka bumi ini pada hari kiamat. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan tentang jasad-jasad yang tidak berubah, seperti jasad-jasadnya para nabi, jasad-jasadnya para syahid. Begitu juga dalam surah Buruj kita sebutkan tentang seorang seorang anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sepatutnya dia belajar daripada tukang sihir, akan tetapi end up dia belajar daripada satu orang yang beragama Islam, yang beriman dengan Nabi Isa. Ala kulli hal, anak muda ini dibunuh oleh raja yang zalim sehingga dia mati syahid. Jadi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dikatakan mereka menjumpai daripada jasad anak muda yang dibunuh oleh raja ini dalam keadaan zalim. Maka apabila mereka menjumpai daripada jasad anak muda ini, seperti yang kita telah ceritakan, anak muda ini dibunuh dengan anak panah, dan kemudian apabila anak panah tu terkena daripada tubuh badannya, maka dia akan diletakkan tangan dia dekat tempat anak panah itu. Maka apabila diangkat tangan itu, darah masih lagi mengalir, iaitu zaman Ashabul Ukhdud sampai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala alam berapa tahun jaraknya, akan tetapi seakan-akan tubuh badannya itu seperti baru meninggal, darah masih lagi mengalir. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar supaya anak muda itu ditanam dengan apa-apa yang terdapat bersamanya
di satu tempat yang selamat. La ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis apabila bumi ini diletakkan pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana awwalu man tanshaqqu anhul ard, aku merupakan orang yang pertama yang akan keluar daripada perut bumi. Aku merupakan orang yang pertama yang keluar daripada perut bumi. Dalam hadis lain disebutkan bahawa fa astawi fawqa qabri, bila terbelah je bumi ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus duduk bangun. Sebelum lagi diperintahkan yang lain untuk dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bangun. Sebab apa? Ini khususiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda, yakni walaupun sebelum diperintahkan untuk bangun, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan iaitu al-anbiya ahya fi quburihim, para nabi ni hidup di dalam kubur mereka. Jadi apabila terbelah je bumi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus duduk di atas di kuburnya. Qabla al-amr bil qiyam. Fa'aral arda tataharrak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa aku melihat bumi itu bergerak-gerak. Maka aku bertanya kepada bumi, malaki, apa masalah kamu, ataupun apa keadaan kamu, kenapa kamu bergerak? Qalat, maka bumi mengatakan, umirtu an ukhrija kullama fi jawfi, aku diperintahkan untuk mengeluarkan setiap apa yang terdapat di dalam perutku, dalam perut bumi. Sehingga diletakkan semuanya di atas bumi. Selepas diletakkan semua perkara yang ada di dalam perut bumi itu di atas muka bumi, antaranya daripada emas dan perak, harta karun, jasad-jasad manusia semua. Lepas diletakkan jasad-jasad itu di atas perut bumi, barulah diperintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Sebab pada waktu itu barulah, selepas ditiupkan sangkakala yang kedua itu, barulah berterbangan roh-roh itu untuk pergi ke jasad masing-masing dan bangun dan berkumpul untuk menuju ke tempat padang mahsyar. La ilaha illallah. Hatta ba'd alladhi yakhrujun minan nar wa yadkhulul jannah yaj'al lahum an-nar yaghtasilun. Maka ini merupakan perubahan-perubahan yang berlaku pada hari kiamat. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, dan langit berubah. Langit yang ada sekarang ini tidak akan sama dengan langit yang akan ada pada hari kiamat. Bumi yang ada sekarang ini tidak akan sama dengan bumi yang akan ada pada hari kiamat nanti. Bahkan manusia-manusia juga seperti yang kita sebutkan, yang ada sekarang ini ataupun yang berada di dalam perut muka bumi ini, akan berubah keadaan mereka sewaktu dibangkitkan pada hari kiamat. Akan berubah keadaan mereka sewaktu akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Bahkan orang-orang Islam yang awalnya dimasukkan ke dalam neraka, kemudian sebelum dia nak masuk syurga juga, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan mereka ini akan mandi di dalam satu sungai kehidupan, yang mana lepas masuk dalam sungai itu, keadaan mereka akan berubah untuk sesuai masuk ke dalam syurga. Tadi badan mereka itu untuk diazab di dalam neraka, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Sebelum dia nak masuk syurga, berubah pula keadaan badannya sesuai untuk masuk ke dalam syurga. Ini merupakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladhi yusawwirkum fil arhami kayfa yasha. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rupa bentuk kepada manusia ini di dalam rahim mengikut kehendaknya. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ni di dalam perut ibu seperti mana yang dikehendaki, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seperti yang dikehendaki selepas kita keluar daripada perut ibu. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mengikut apa yang dikehendaki sewaktu kita berumur. Setiap kali meningkat umur, perubahan berlaku di atas tubuh badan, semuanya merupakan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam kubur, berubah keadaan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun daripada kubur, berubah keadaan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di padang mahsyar seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam syurga ataupun dimasukkan, sebahagian yang masuk ke dalam syurga berubah keadaan mereka mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang masuk ke dalam neraka waliyadzubillah juga mengikut kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu wa idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, kemudian disebutkan bumi itu akan memuntahkan segala apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, kerana apa? Kerana mendengar dan mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan berlaku?
yakni seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini mukaddimah, menceritakan tentang hari kiamat dan apa-apa yang berlaku pada hari kiamat. Kemudian apakah yang akan berlaku ya Allah selepas perkara-perkara ini berlaku? Apabila tiba hari kiamat dan berlaku perkara-perkara seperti ini, apa yang akan berlaku? Ya ayuhan nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu telah bekerja bersungguh-sungguh menuju Rabbmu. Nah, maka apabila berlaku hari kiamat, setiap manusia yang berusaha di atas muka bumi ini akan menjumpai hasil daripada pekerjaannya sewaktu berada di atas muka bumi. Siapa pun dia, orang kafir, orang Islam, yang tua, yang muda, yang pandai, yang kurang pandai, yang diberikan harta, yang tidak diberikan harta, siapa pun yang diberikan pangkat, yang tidak diberikan pangkat, yang diberikan kekuasaan, yang tidak diberikan kekuasaan dan sebagainya, kesemuanya akan menjumpai daripada amalan mereka di atas muka bumi ini. Ya ayyuhal insan min kulli insin wasalatul risalah. Setiap manusia yang telah sampai kepadanya risalah kenabian ataupun risalah Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kepada mereka agama Islam. La ilaha illallah, yang mana agama Islam ni merupakan agama yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan kepada anaknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan kotoran di atas badannya, maka Sayyidatina Fatimah cuba untuk membersihkan badan ayahandanya. Maka dalam keadaan yang sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kamu bersedih wahai anakku Fatimah, kerana sesungguhnya ayah kamu ini diutuskan dengan utusan ataupun dengan perkara yang agung, sehingga tidak akan tertinggal satu rumah kecuali akan masuk agama ayahmu yang mulia ini. Dan tiba satu waktu yang mana setiap orang akan sampai kepada mereka agama Islam melalui apa-apa channel pun mereka akan dapat agama Islam. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya segala usaha kamu itu akan diperlihatkan kepada kamu apabila kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini berada dalam pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, pantauan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu berjumpa dengan Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan balas segala apa yang kamu kerjakan di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Maka apabila kita tahu kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu kerjakan di atas muka bumi ini. Maka kalau kita tahu kita akan berjumpa, mengikut keyakinan kita tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan kita usahakan. Kalau kuat yakin kita akan berjumpa dengan Allah, maka lebih sempurna persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah berpaling daripada kita, tidak ingin melihat daripada wajah kita. Jangan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepada kita. Yang mana sebahagian daripada orang-orang yang menzalimi diri mereka, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan kalau kamu melihat wajah-wajah orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menundukkan kepalanya. Kerana apa? Kerana menunduk dalam keadaan hina, menunduk dalam keadaan malu, menunduk dalam keadaan rasa bersalah terhadap kezaliman mereka atas diri mereka sendiri. Nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Selagi mana dah memang terpaksa untuk berusaha di atas muka bumi ini, yakni nak tak nak kita kena bekerja, nak tak nak kita kena melakukan amal, nak tak nak kita perlu melakukan sesuatu perkara di atas muka bumi ini, sama ada perkara itu perkara yang baik, perkara takwa, yang mana akibatnya adalah kegembiraan, kejayaan, kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi, ataupun kita boleh pilih untuk berusaha untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nak melakukan maksiat kepada Allah pun kena
ada usaha. Yang ini kena nak lakukan, kena plan. Nak buat salah pun seperti mana nak buat baik, kita kena ada plan. Nak buat jahat pun, buat salah pun ada plan dia. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Maka yang ini dah nak tak nak memang kita kena plan untuk kehidupan kita. Jadi sama ada nak buat plan untuk kebaikan ataupun plan untuk keburukan. Yang mana keburukan itu akibat dia adalah penyesalan, akibat dia adalah kecelakaan, akibat dia adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita nak pilih keburukan, kecelakaan dan kerugian, sedangkan kita boleh pilih untuk mendapatkan kejayaan, kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. La ilaha illallah. Maka dengan keyakinan bahawa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahawa kita ni diberikan pilihan di atas muka bumi ini, maka hendaklah kita memilih yang terbaik dan hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk melakukan yang terbaik di atas muka bumi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita sentiasa diberikan petunjuk untuk melakukan yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mendatangkan kegembiraan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Kita tak ada kuasa sebenarnya. Pada hakikatnya kita tidak mempunyai kuasa untuk memilih, ataupun bukan tak ada kuasa untuk memilih, kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang terbaik. Hanya apabila mendapat dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya apabila kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya apabila kita mendapat taufik, kekuatan untuk melakukan ketaatan yang disukai oleh Allah, barulah kita mampu untuk melakukan. Maka hendaklah kita sentiasa meminta, dan salah satu permintaan itu telah diajarkan, telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah. Naam, insya-Allah kita akan berhenti di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada segala kekotoran hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup segala pintu-pintu yang mendatangkan kekotoran dalam hati kita, sama ada kotoran-kotoran yang mana kita tahu dan kotoran-kotoran yang tidak kita ketahui. Yang mana apabila bersihnya hati, maka akan lebih kuat kefahaman kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibersihkan hati, apabila hati itu bersih, maka lebih mudah untuk kita memahami daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lebih bersih hati seseorang itu daripada kotoran-kotoran dosa, daripada kotoran-kotoran sifat-sifat yang keji, yang tercela, maka lebih mudah untuk dia memahami daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mudah untuk dia mengamalkan daripada apa yang dia tahu, lebih mudah untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kulli niyyah salihah jami'a khairatud dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.